Saya tak faham. Apa syok sangat duk umum benda yang tak menentu ni? Rafizi jawab isu T15. Bagaimana golongan yang disebut T15 ini akan ditentukan? Saya nak perbetulkan sedikit. Kalau semak ucapan Yang Amat Berhormat Tambun, Yang Amat Berhormat Tambun tidak pernah sebut pun T15 ini adalah merujuk kepada pendapatan kasar isi rumah seperti yang diterbitkan oleh DOSM. Tak pernah sebut. Dia hanya sebut golongan T15. T15, T20, T40 ini hanyalah garis statistik yang menentukan sesiapa di dalam itu sebelum dikerat jadi T15, T30 itu sudah tentu berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan. Dan selama lebih 20 bulan memang kerajaan telah memberi bayangan bahawa kita akan beralih daripada kaedah pendapatan kasar isi rumah ini kepada kaedah yang lebih adil yang mengambil kira beban tanggungan, saiz isi rumah, lokasi dan sebagainya. Sebab itu, Kementerian Ekonomi telah membentangkan sejak tahun lalu cadangan bahawa penilaian kelayakan sesuatu isi rumah beralih dari kaedah pendapatan isi rumah kasar kepada pendapatan boleh belanja bersih isi rumah ataupun net disposable income dengan izin Tan Sri Di-Pertua untuk mengambil kira perbezaan kos sara hidup mengikut lokasi, saiz keluarga dan sebagainya. Tidak ada saya tengok ahli dewan yang berbahas, ada lebih kurang 76 orang yang menyentuh isu ini yang menyokong pengkelasan mengikut pendapatan kasar isi rumah seperti yang ada sebelum ini. Masalahnya, secara perinciannya, kalau kita menentukan 85% golongan yang layak ini mengikut kedudukan sosioekonomi berdasarkan lokasi, berdasarkan jumlah isi rumah, anak berapa, berdasarkan pendapatan dan tanggungan-tanggungan yang lain, sepatutnya kita tahulah, kita tidak akan ada satu garis nasional. Kerana kalau ada satu garis nasional, kalau kita letak katakanlah 12,000 di Kuala Lumpur, maknanya dari segi perbelanjaan dan kuasa ekonominya berlainan dari contohnya 12,000 di Gua Musang. Maka setiap kawasan itu akan ada garis dan kriteria yang berbeza-beza, yang itulah yang masuk kepada padu. Dan juga konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kita telah terangkan sebelum ini. Padu dibangunkan sebagai repository utama profil individu dan isi rumah yang turut mengandungi maklumat demografi, sosioekonomi dan pendapatan kasar. Pada masa ini, hasil daripada pengintegrasian data, Padu mengandungi profil demografi dan sosioekonomi terpilih bagi individu dan isi rumah warga negara dan pemastautin tetap di Malaysia yang meliputi 30.1 juta individu. Menerusi analisa Padu, kerajaan telah memperkenalkan satu pendekatan baru iaitu perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW dan pendapatan boleh guna bersih bagi isi rumah dan individu. Kalau pergi ke DOSM atau semak media sosial sekarang, yang tengah viral sekarang ini ialah setiap orang sedang semak pendapatan asas kehidupan wajar masing-masing. Itu adalah satu ukuran untuk satu keluarga di tempat tertentu. Wujudnya Padu membolehkan kerajaan beralih daripada pendekatan pendapatan kasar kepada pendapatan boleh belanja bersih seperti yang banyak disuarakan sekarang. Dan PAKW, perbelanjaan asas kehidupan wajar, merujuk kepada jumlah perbelanjaan bulanan yang diperlukan oleh sesuatu isi rumah dan individu untuk mencapai kehidupan wajar yang memenuhi keperluan, kehendak dan kemampuan untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan. Ini memang telah mengambil kira contohnya entertainment, contohnya belanja yang lain, bukan mengikut garis kemiskinan. Dan nilai PAKW ditentukan oleh dua faktor utama iaitu lokasi dan ciri demografi seperti umur, jantina dan saiz isi rumah. Oleh itu, nilai PAKW bagi setiap isi rumah adalah berbeza-beza bergantung kepada ciri-ciri demografi dan juga lokasi tempat kediaman. Untuk mereka yang nak ambil tahu lagi, boleh semak di app yang telah dilancarkan oleh DOSM dan boleh tahu PAKW di kawasan masing-masing. Oleh itu, pengelasan mereka yang layak atau tidak layak untuk menerima subsidi RON 95 adalah berdasarkan kepada pendapatan boleh belanja bersih, dan hasrat kerajaan adalah sehingga 85%
dari isi rumah mengikut kaedah ini akan menerima subsidi kerana ia adalah lebih adil dan saksama. Cuma pada peringkat sekarang ia perlu diperhalusi kriterianya kerana hendak dilaksanakan, dan perkara ini sedang diperhalusi oleh Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan, dan keputusan akhir itu akan dibentangkan kepada jemaah menteri dan kemudian akan diumumkan kepada rakyat.